Bubuk atau bubar? Bubuk atau bubar. Kalau kita lama-lama tunggu dia nak bubar, nanti takut nasi jadi bubur. Nasi menjadi bubur. Itu masalah satu. Dan perkara pertama saya nak sebut, kalau kita even bubar hari ni, itu bukan jadi satu masalah yang satu perkara yang pelik Cik Mahdi sebab sebelum ini kita dah buat PRU 14 kali. Daripada 14 kali tu tak salah saya ada 5-6 kali yang kita bubar parlimen dalam penggal selepas 4 tahun Yes. Sekarang ni dah 4 tahun lebih. Dah 4 tahun lebih. Dah 4 tahun lebih. So sebenarnya anytime pun kita boleh bubar parlimen. So sebelum ni pun pernah berlaku. Dan sebab kedua ialah sekarang ni apa yang menekan ialah masalah rakyat. Sekarang ni dasar-dasar kerajaan tak tentu arah. Dan yang paling utama sekali, rakyat tak ada kerja. Lepas tu ringgit kita lemah. Bila ringgit kita lemah, kos hari hidup tinggi. Sebab kita banyak import barang. Macam dedak ayam pun kita banyak import. So bila ringgit kita lemah, kita bayar lebih untuk dedak ni. So bila kos dedak tu tinggi, kos ayam pun tinggi, harga-harga barang-barang lain pun lebih kurang macam itu. Sebab ringgit kita lemah. Kenapa ringgit kita lemah? Sebab pelabur tak nak masuk. Dulu pelabur masuk, dia beli ringgit. Tapi lepas PRU 14 tahun 2018, apa yang berlaku ialah pelabur bukan tak beli ringgit, dia jual lagi ringgit. Sebab dia bawa duit keluar. Sebab lepas kerajaan PH masuk jadi kerajaan, dia cancel GST. Dia cancel GST, tambah hutang 300 bilion, hutang kita daripada 686 bilion jadi 1 trilion. Tapi pendapatan kita setahun hilang dalam 25 bilion setahun. Betul. So bila pendapatan hilang, hutang bertambah, kita tak boleh nak bayar benda itu. So pelabur mesti takut nak masuk. Dah 4 tahun pelabur takut nak masuk. Bila dia takut nak masuk, dia tak beli ringgit kita lemah, harga barang tinggi sebab itu. Dan juga pelabur ni dia masuk bukan saja dia bawa duit, dia buka kilang, dia bagi pekerjaan. So sekarang ni dia tak masuk, kerja pun tak ada. Kerja tak ada, bukan saja pelabur dalam luar negeri, pelabur dalam negeri pun semua tunggu dan lihat. Mereka tunggu dan lihat. Selagi pilihan raya tak buat, mereka tak pasti dasar kerajaan jadi macam mana. So itu saya dulu pun ada terlibat dalam menganalisa pelaburan ini. So bila kita nak analisis pelaburan, sama ada kita nak letak duit pada satu negara atau tidak. So kita nak kestabilan politik. So sebab itu kalau tengok negara-negara serantau Indonesia, Singapura, masa sebelum dia buat pilihan raya pun pelabur tak nak masuk. Sebab pelabur punya investment horizon tu atau tempoh pelaburan dia tu, dia ada kata 5 tahun. Dia nak tunggu lepas pilihan raya untuk politik stabil baru dia masuk. So sebab itu kita tengok di Indonesia, sebelum pilihan raya pemilu itu di Indonesia pun pelabur tak nak masuk. Tapi lepas Jokowi menang, mencurah-curah pelabur masuk. Sebab dia ada investment horizon 4 tahun. Kita sekarang berada di keadaan pelabur tak nak masuk, dia nak tunggu pilihan raya dulu. Dia tak nak masuk, dia tak bawa duit. Dia tak bawa bagi kerja. Dia tak bagi kerja, orang kita tak ada kerja dengan harga barang semakin naik. So, orang kita dah lah dekat 1 juta orang tak ada kerja sekarang ni. Betul. Lepas tu harga barang naik lagi. Harga barang naik lagi. So, soalannya macam mana kita nak selesaikan masalah ini. So, sebab itu saya kata itu hari, nombor 1 kita kena kembalikan keyakinan pelabur supaya dia datang sini masuk duit, pelabur dalam negeri dan luar negeri supaya bisnes dapat berkembang. Dan untuk kembalikan keyakinan pelabur, kita kena buat kestabilan politik. Macam mana nak buat kestabilan politik? Iaitu melalui pilihan raya. Pilihan raya. Pembubaran parlimen. Sebab kalau kita tak bubar, dan tambah lagi diterukkan dengan ekonomi kita jadi teruk sekarang. Sebab orang yang menjahannamkan ekonomi kita selama 22 campur 17 bulan, 39 bulan tu masih ada dalam kerajaan sekarang. Kita tak buang dia lagi. Kita tak nak buang dia lagi. Kita terkekang. Saya kesian pada Perdana Menteri hari ni sebab dia terkekang. Kan nak buang orang-orang yang dulu yang orang menteri-menteri bersatu. Sekarang ni yang jaga ekonomi adalah bukan menteri-menteri UMNO. Yang jaga siapa? Azmin Ali, Zuraida, orang bersatu ini. Mereka dulu yang mengenapkan ekonomi kita, tambah hutang, cancel GST dan sebagainya. So mereka ni masih ada dalam kerajaan. So macam mana kita nak harap menteri yang menjahannamkan ekonomi kita untuk memulihkan balik ekonomi? So tak boleh. Nak buang dia mana pun tak boleh. Nanti jadikan buang kan tak stabil. So sebab itu kita kena buat pilihan raya. So kita boleh reset balik, bagi kebebasan kepada Perdana Menteri untuk pilih tim dia, kabinet baru lah, line up baru untuk memulihkan ekonomi. Sekarang dalam ekonomi punya line up bukan orang kita, bukan kita tak boleh lantik orang yang kompeten dekat situ. So kita ada orang-orang yang dulu itu mereka terlibat.